Okey, saya start. Okey. Selamat datang semua cikgu. Okey, kita mulakan kita punya bengkel ni. Okey, konsisten santai. Saya harap bolehlah kita ni. Okey. Sebab apa apa saya bawa ni bukan saya bawa ini ni. Saya nak bawakan dengan apa yang dikongsikan oleh pihak Sarawak ataupun Sabah, saya berlalu lupa, yang pihak pendidikan khas PPKI Sabah atau Sarawak yang berkongsikan apps ni untuk anak murid dia di sana. Okey. Jadi saya rasa kalau anak murid PPKI boleh buat, mana anak murid kita yang bukan dalam arus PPKI mungkin dah lebih berat lagi. Okey, ini ada pasal permulaan dulu. Mungkin kita masihkan modul dalam bentuk cikgu, saya tak pastilah macam mana permulaan cikgu. Permulaan saya dulu macam ni. Okey, kita ada sini. Okey, ada Python, ada semakan hasil kerja. Jadi saya kongsi apa yang saya buat. Saya kongsi dengan cikgu supaya cikgu mungkin cikgu boleh update lagi lah, lebih hebat daripada saya. Okey. Okay, macam ni lah. Okey. Kita masukkan contohnya kat sini, kita masukkan kita punya hasil kerja, budak boleh tengok video, tapi masalahnya kat sini dia permulaan memang seronok, tapi lama dia macam biasa, nampak macam slide yang biasa. Jadi kita pun kadang kita pun down juga, kadang-kadang budak tengok pun, murid tengok pun kadang down juga benda ni. Jadi lepas tu bila harus seterusnya kita mula beralih kepada bentuk ni. Okay, mungkin ni sebab kita boleh mungkin nak bagi nampak macam buku sikit. Okay, tapi masalahnya dengan Anyflip ni dia tak boleh nak buat apa. Kita boleh tengok sini je. Dia ada semata-mata slide picture yang bergerak. Saya slide gambar yang bergerak. Mungkin kita boleh masukkan muzik, itu aja. Okey, jadi yang itu yang nampak dia macam tidak menarik untuk murid, tapi dia mungkinlah tidak berapa relevan lah untuk masa sekarang ni. Okey, jadi kita dah mula. Tadi kalau saya dulu, permulaan saya dulu adalah dengan Google Slide. Daripada Google Slide saya berubah kepada Anyflip. Sekarang ni saya berubah kepada kali ni saya akan perkenalkan kepada software dia. Okey, software ni boleh dia bagi percuma 40 buah buku. Mana kalau untuk topik kita, kalau saya ajar ASK, kalau saya ajar asas sains komputer, cukuplah ada 3 buku je, form 1, form 2, form 3, cukuplah. Ataupun nak pecah-pecah sikit, banyak tak adalah banyak sangat kan. Itu kalau dah banyak kita boleh compilekan dia, menjadikan. Tapi kalau rasa benda ni sangat berguna, cikgu nak hasilkan buku, cikgu boleh langgankan dia per tahun. Tak saya per tahun bagi promosi. Sekarang ni dia bagi promosi per tahun, dia akan bagi 2 bulan percuma, mana kita bayar untuk 10 bulan, kita dapatkan 12 bulan dengan versi lebih pada 1000 buah buku lah kita boleh hasilkan. Okey, jadi yang pertama kita akan pergi kat sini. Cikgu saya besar kat sini, nampak saya harap. Okey, benda software yang saya tak pernah ni adalah book creator. Book creator kat situ. Okey, dia akan pergi kat sini, book creator. Okey, jadi software yang saya akan perkenalan kat cikgu kat sini hari ni, mungkin cikgu boleh cuba, adalah book creator. Okey, di book creator dia akan pergi kat sini. Inilah app dia, book creator. Jadi bila kita masuk dia ke bookcreator.com ni, dia akan pergi ke menu dia macam ni. Macam ni cikgu, tak ada benda lain, dia akan pergi menu ni. Okey, jadi kita boleh sign in into book creator ni. Kita klik kat sini boleh, ataupun create a free account. Salah satu, tak ada masalah. Okey, ada masalah kat situ nak masuknya. Tapi okey, selamat datang cikgu yang baru masuk. Mana sekarang saya dah sampai ke bagaimana kita nak masukkan e-modul, e-book subjek cikgu. Okey, sekarang ni kita pergi kepada bookcreator.com. Sampai kita bagi bookcreator.com, kita klik kat situ, kita boleh masuk sign in to book creator. Okey, kita pun masuk kepada book creator. Okey, dekat sini kan. Okey, dekat sini dia akan bagi 2 sign in. Satu untuk murid dan satu lagi untuk teacher. Ada dua kita boleh pilih lah. Tapi kalau murid ni, kalau kita masuk sebagai murid ni, maknanya dia tak boleh masukkan buku. Jadi kita kena masuk sebagai teacher sign in. Okey, jadi teacher sign in ni kita boleh masuklah, mungkin pakai email ataupun Google ataupun Microsoft terpulang lah. Tapi kalau kita dah setkan kat sini kita punya Google, ada
paling senang pada Google lah situ. Klik Google kat situ. Okey. Nanti dia akan minta authorize satu. Okey. Saya cuba dia tak keluar kat situ. Okey, dia akan minta authorize satu tu untuk choosekan account dia. Okey, kita choosekan account cikgu. Okey, saya tengok kenapa. Okey, bila cikgu dah pilihkan account cikgu, dia minta authorize cikgu punya, dia akan masuk ke sini. Okey, inilah menu utama dia. Kita tengok atas sini. Okey, ini adalah menu utama dia. Dia ada kat sini. Dia ada library dia. Dia bagi 2 library. Tapi sebenarnya kita boleh kongsi 1 library je. Kalau berbayar, kita dapat banyaklah library dia. Okey. Dan juga dalam ni pun dah ada juga yang grup-grup yang menggunakan book tracker ni yang berkongsi hasil kerja. Okey, ada saya boleh pilih subjek ini. Dia akan kita akan pilih. Macam ni special education. Mana ada yang guna dah ada buat ni, kita boleh baca dia, kita boleh gunakan dia bahan kat situ. Okey. Itu dia yang satu. Okey, kita balik kat sini, kita tengoklah resource kita. Dan kita patah balik ke menu utama dia. Dan kat sini adalah kita punya setting kita kat sini. Okey, ni upgrade plan tadi. Saya kata kalau upgrade plan ni dia akan pergi kepada itulah plan kita. Kat sini kalau upgrade plan ni ada 1000 buku. Dia akan bayar 100 per year. Jadi saya tak pastilah, saya tak nak kongsi lagi benda ni. Boleh ke satu kongsi yang ramai untuk satu akaun? Saya pun tak pasti. Tapi kalau boleh, okey lah. Murah lah kiranya. Okey, kita kat situ. Okey, kat sini adalah beberapa dia punya feature dia. Dan sini adalah setting dia. Okey, setting kat sini mana kita boleh arahkan. Kalau kita nak share ke murid kita, apa yang sesuai untuk dia. Okey. Jadi kita tak ada masalah lah untuk situ. Okey, gini ke online dia. Okey, sekarang ni kita buat pada ni saya contoh saya lah. Contoh saya kat sini, mana kalau nak tengok dia. Okey, macam tu kita boleh playkan dia. Kalau playkan dia, dia bentuk buku lah. Macam ni klik tadi. Kita klik kat situ. Okey. Kalau kita klik kat sini, mana kita ada masukkan teks kita. Mana kat sini video kita pun bergerak. Ni kita klik video kita, dia masih bergerak. Dia boleh pergi ke buka kita punya YouTube ke bahan kita, dia akan keluar lah. Okey, macam tu. Ataupun kita ada quiz kita klik sini link quiz dia. Mana dia seakan-akan dengan Google Classroom tapi kita dah compactkan dia dalam buku. Jadi semua ada kat sini. Mana kita boleh link, mana quiz ni, mana kita link ke dalam Google Classroom pun kita boleh pakai kan. Jadi kat sini kita boleh masuk sebanyak mungkin lah. Ini contoh dia lah. Jadi kena nampaklah video penerangan, ada contoh ni quiz kat mana. Okey, ini contoh dia. Okay, sekarang ni saya tunjukkan macam mana kita nak hasilkan buku ni. Pertamanya kita kena klik tambah kat sini. Okey, bila klik tambah kat sini, okey, sekejap. Baru new book. Okey, new book. Okey, kalau new book ni mana dia dah bagi siap ada 2. Satu blank book, satu template. Kita pulanglah. Template ni memang dia bagi template sini lah. Dia bagi siap, kita boleh pilih template kita. Tapi kalau dalam blank book ni ada 2, dia bagi 2 spreadsheet kat sini. Satu yang atas ni, yang di atas ni yang saya ni gerakkan ni, ini dia kosong je. Cuma dia ada bentuk kat situ. Tapi di bawah ni kita panggil, dia ada template dalam tu. Jadi di bawah ni kita panggil sebenarnya diterangkan sebagai bawah ni adalah komik. Apa maksud komik ni? Kalau kita ni dia dah siap lah template dalam tu, kita boleh isi kosong dalam situ. Ataupun kita nak bermula daripada kosong. Kita cuba kita masukkan satu, saya try masukkan satu yang kosong ni. Ini yang kosong. Okey. Ataupun kita boleh new book, kita masukkan yang ada template dia situ. Ini nampaklah. Nampak kat situ nanti. Okay, kita nampak 2 benda dah ada situ. Ataupun nak masukkan yang template yang ada warna-warna. Kita terus warna, kita tak nak lah tu. Mana kita boleh ambil je. Mana kita nak bagi ke murid kita pun dah siap. Mana template pun dah siap lah untuk kita. Kita hanya perlu isi je. Itulah. Ini kita boleh kongsi kat situ. Jadi saya cubakan satu.
Saya cubakan yang tadi saya buat apa, saya kosong ni. Okey, bila kosong ni macam mana nak tambah space dia, kita tambah lah. Tambah kat sini, kita klik sini, dia akan tambah lagi. Dia akan tambah lagi dia punya layan tu. Sebanyak mana? Tanpa limit. Masa ni tanpa limit. Okay. Jadi kalau kita ada 4 buah buku, dia bagi free 40 buah buku je, tapi kita layan tu kita boleh tambah banyak. Jadi tak ada masalah lah. 4 buah buku tu memang bagi saya dia sangat berbaloi lah. Kita boleh guna dengan sepenuhnya. Okay. Jadi kat situ. Jadi kita perkenalkan, kita kenal daripada fitur-fitur dia. Okay, kat sini tambah ni, ini ada 2 je. Okay. Sebabnya ini kita pakai yang free ni. Kerana free ni dia bagi tak banyak lah untuk ni, tapi kita masih bagi boleh kreatifkan kita dengan import benda ni. Okey, mana kita yang pertama kat sini adalah import. Apa maksud import ni? Mana kita nak masukkan bahan kita. Okey, masukkan bahan kita, mungkin kita masukkan macam image. Okey, image dia mana kita boleh cari image dia. Mana kat mana image kita, dia akan cari di dalam kita akan cari, katakan kita akan carikan robot. Contoh saya cari robot, mana dia akan keluar lah image robot kat sini. Mana kita boleh klik kat sini dan kita add. Itu maksudnya image yang pertama kita cari, mana dia akan masuk kat situ. Contoh lagi pula, okay, ni ada robot kat sini. Ataupun kita nak masukkan kat sini, mungkin kata kosong, macam mana nak ubah space ni. Jadi kita nak ada template yang ada warna. Okey, jadi kita try masuk ni. Saya kenalan dulu dengan import ni. Okey, mungkin nak masuk map, mungkin nak masuk file. Masuk file ni mana kita ada bahan kita daripada komputer kita. Mana mungkin dulu banyak kita buat dalam PowerPoint kan, bahan-bahan tu kita nak tarik dia kat situ. Mana dia akan tarik lah. Contohnya macam tu. Contoh ni kalau kita masuk daripada komputer kita, ataupun dari import ni lah kita masukkan drive kita, ataupun kita boleh embed mana kita boleh masukkan content YouTube dalam ni. Mana kita carilah YouTube kita masukkan kat sini. Okey, kat situ yang pertama kat sini, inilah hasil dia. Jadi kat sini adalah kalau kita gunakan yang pertama import. Apa tu kamera dia macam biasalah, kita punya record kita record kita, sebab saya ada satu kamera je. Kalau saya on kamera ni nanti dia akan konflik kat dia. Okey, pen ni adalah macam kita nak gunakan pen ni, mana mungkinlah cikgu nak gunakan dia untuk tulis di sini. Okey, atau ada yang mahir melukis kat sini, nak melukiskan dia, ataupun nak buatlah apa-apa yang ada di sini, ataupun cikgu nak signkan buku cikgu tulis kat situ, cikgu nak signkan cikgu punya signature kat situ, mana kita boleh gunakan sini. Ataupun kita masukkan daripada pen tersebut kita boleh masukkan emoji kita, sesuai lah mana nak cikgu rasa terpulang, ataupun cikgu nak padam balik daripada pen tu lah, kita akan eraserkan semua. Okay. Kalau okey, done. Macam tu aja. Kalau tak suka, cikgu delete lah. Okey. Dan yang seterusnya, untuk record ni adalah macam suara lah. Ni voice over. Untuk record ni adalah voice over. Untuk kamera ni adalah untuk kita gunakan visual kita, record video kita. Okey. Macam mana nak tukarkan dia punya putih ni, kita nak ada macam PowerPoint lah, kita nak tukarkan dia punya design belakang tu. Mana kat sini kita ada kategori dia. Okay. Kalau kita nak pakai apa ni, pattern ke, jadi dia akan tukar lah, gitu. Dia akan tukar tu. Dia tak ada masalah. Jadi untuk gerakkan dia boleh. Kalau cikgu rasa tak sesuai ni, cikgu nak padam, cikgu tekan delete dia akan padam. Itulah. Jadi kita klik dan delete kat keyboard lah, dia akan cukup. Kita nampak lah. Ataupun ni dah nampak kat sini, mana kita nak masukkan tag kat sini. Klik tag kat sini, kita tulis kat sini. Okey. Saya cuba. Macam tu. Kita dah dapat kat situ satu perkataan kat situ, kita klik kat sini. Okey, kita kalau klik kat situ, kita boleh highlight kat situ lah. Tapi kalau kita nak tukarkan dia punya, tak nak warna hitam, nak tukar warna lain, kita klik je pada eye kat sini.
Klik kepada I tu, mana dia akan ubah patternnya tulisan nak besar. Nak besar kita tarik dia lebih kurang je macam PowerPoint. Okay, nak besar, kita nak center dia kan dia ke, okay, kita nak tukar warna dia, ataupun kita nak ada background kan dia. Okay, mana nak ambil background dia, nak tukar background boleh. Okay, ataupun cikgu rasa nak dia bentuk kolom, mana kolom ni ada baris-baris kat situ, mana tulisan tu macam buku teks ataupun kita nak shadow kan dia, dan kat situ. Okay. Jadi itulah contoh dia. Okay, jadi kita boleh lock dia. Apa maksud lock kat sini? Maksud lock kat sini, mana dia tak nak ubah dah. Dia tak ubah lah. Dia tak akan bergerak. Dia tolak dari atas pun dia tak akan bergerak. Ke kiri kanan atau double click pun dia masih boleh tulis dia. Masih boleh tulis, cuma kedudukan tu dia tak bergerak. Kita lockkan dia situasi dia. Tapi kalau nak unlock, kita unlock lah. Kenapa? Sebab kadang-kadang kalau kita sharekan modul kita ni pada murid kita, jadi kadang dia akan mungkin dia tolak kan. Okey, apa lagi kelebihan pada modul ni? Contoh kat sini saya buat dulu. Okey, macam ni, mana satu dah siap muka surat depan, katakan ni muka surat depan. Okey, rasa nak apa ni, nak tukarkan dia punya background depan tu, pulang lah je tu. Okey, jadi kat sini bila termasuk mana kata kita nak buat yang seterusnya. Seterusnya selalunya kita buat itu. Mana saya dah besar kat situ. Mana ada dua page kat situ. Ni page pertama depan, mana ni page dalam dia. Kita select buku, ada terbuka dah. Ni page kedua dan page ketiga. Okey, katakan setelah cikgu rasa cikgu rajin, cikgu buatlah sini. Okey. Surat 2 macam tu. Okey, mana supaya ni kita nampak macam buku kan. Okey, ulanglah cikgu nak tepi ni. Cikgu boleh ni klik kat sini dan klik okey sini. Ctrl+C dan Ctrl+V lah. Cikgu boleh guna keyboard kita untuk duplicatekan dia, copy dan paste yang tu. Okay. Jadi dia sampai kat situ. Dia adalah muka surat 2, muka surat 3. Sekarang ni kat sini adalah muka surat 1, muka surat depan, muka depan. Okay. Kat sini termasuklah muka surat 2 dan muka surat 3. Okay. Sini mungkin nak masuk tag. Kita dah masuk tag. Mana saya dah masuk ke sini tag. Katakan sini adalah jenis data. Okay, masukkan jenis data. Katakan cikgu tu nak buat, cikgu ikutlah cikgu punya modul macam mana. Okay. Boleh terbesarkan dia. Okay, macam tu. Contoh jenis data. Okay. Okay, jenis data ni cikgu nak masuk nota kat sini. Katakan cikgu nak masuk YouTube kat sini. Okay, saya cuba mencari YouTube saya. Okay. Katakan cikgu buka YouTube ke mana. Dekat situ lah. So, ambil dari sini link atas ni, tak ada masalah pun. Okay. Dan sekarang ni saya tunjukkan macam mana kita nak embeddkan video YouTube kita. Kita embed kat sini, kita copy tadi link kat atas tadi. Saya dah ambil atas tadi tu link YouTube tu, kita copy je. Kita cuba validkan dia akan keluar perkataan tadi, title dia apa. Kalau rasa cikgu tak suka title ni, kita buang lah. Sini, ini data, itu saja. Dan cikgu add. Kita nampak kat situ. Jadi daripada penerangan yang saya dapat semua ni, mana untuk modul ni tak ada masalah lah. Kita boleh kongsi dengan murid kita dan kita boleh buat modul terbeza. Ada kita bagi soalan kat sini, katakan ini untuk ditonton oleh siapa. Katakan kita masuk soalan kat tepi dia ni. Okey. Katakan kita buat soalan formatif kat ni. Kita boleh suruhkan murid kita siapa-siapa yang tertentu untuk menjawab soalan ni, kita bagi, tak masalah kat sini. Dan murid kita pun akan
Satu, dia nampak macam semua orang menggunakan benda yang sama, dan mungkin murid-murid yang terbeza tu mungkin dia boleh cuba level pertama, level kedua, level ketiga kat sini supaya dia boleh catch up dengan murid kita yang level pertama tu. Katakan yang level yang 3 tu memang dia slow, terpaksa buat 2 soalan. Kita ada dengan level kedua, ketiga ni, yang pertama ni dia dah boleh advance daripada 2 soalan pergi ke 3 soalan, mana kita letak kat sini tak masalah, kita boleh pun kat sini. Jadi untuk soalan formatif ni, mana apa saja yang cikgu guna, contohnya cikgu guna kat sini, katakan cikgu gunakan quiz ataupun cikgu gunakan add puzzle, atau kat sini saya cuba tengoklah flip grid ke, saya cuba tengok apa yang ada kat saya ni. Sebelum saya guna apa, okay, ini yang popular tu, quiz. Okay, okay, saya cuba masukkan dengan guna saya punya akaun saya. Okay, sama je macam quiz tu, ambil quiz tu masuk kat sini. Jadi dia kalau permulaan memang kita rasa macam susah, tapi sebenarnya book creator ni lebih kurang macam PowerPoint je tu. Lebih kurang PowerPoint, cikgu tarik je semua dalam tu. Cumanya dia tak banyak lah, contoh yang tak banyak kat sini masa saya ni. Macam kat sini kita cuba mencari star, contohnya star. Jadi kita nak ambil kat sini tak boleh sebab dia dalam bentuk premium content. Jadi bentuk premium content kita kena bayar lah tu ni. Tapi tak perlu, kalau kata benda ni pun tak perlu sangat pun kan, sebab kita boleh uploadkan dia, importkan dia daripada file kita. Maksudnya kita cari star kita kat sini, kita tak ada masalah pun. Okay, katakan kita nak masukkan kita plan kat sini, mana tak ada masalah, dia boleh masuk. Dia tak ada hide, dia kata benda ni, image ni tak boleh masuk. Okay, mana boleh masuk kat sini. Okay, cuma contohnya kat sini dah siap, katakan dah siap lah, cikgu dah buat lah, cikgu teruskan. Rasa cikgu rasa nak perlukan 20 muka spat, cikgu teruslah. Kerana kita pun ada modul daripada yang cikgu dah buat banyak kan, misalnya pada musim tahun lepas, mungkin yang baru ni buat modul PGPR, mungkin macam kalau pendidikan pemulihan khas, dia keluar buku dia. Sekarang ni sebelum ni dia buat buku dia dalam bentuk aniflip, itu dia keluarkan buku cetak. Sekarang ni cuba boleh buat macam ni, cuba macam ni pula untuk cikgu dia. Mungkin cikgu dia masa cetak modul cetak tu tak banyak, dia boleh masuk. Mungkin tiba-tiba dia ada idea baru lagi nak tambah, dia tambah kat sini, tambah dia buku surat kat sini. Kebanyakan modul yang cikgu dah buat kat daerah ni, maknanya cikgu ada soft copy masing-masing, cikgu tarik transfer kat sini sebab cikgu punya modul lebih mana modul cikgu tu sesuai untuk cikgu buat untuk sekolah cikgu, untuk anak murid cikgu. Sekarang ni modul cikgu buat untuk daerah tu mungkin ada yang sesuai, mungkin tak sesuai, mungkin tahap dia kat sekolah cikgu tak sama dengan tahap sekolah orang lain punya anak murid. Jadi mungkin cikgu boleh adjust balik modul tersebut di sini dengan kongsikan dia. Okey, katakan cikgu dah siap macam tu. So saya punya kat ni, katakan saya pun dah siap lah macam ni. Contoh lah, ni pun sedang proses lagi, saya tengah nak kongsi dengan daerah. Okey, proses. Katakan macam ni. Okay, jadi macam mana kita nak sharekan kita punya buku ni? Buku ni kita nak sharekan kepada pada murid kita. Murid kita kemungkinan kalau dia ada kesungguhan, mungkin dia ada type, mungkin dia type katakan sini, kita boleh sharekan dia kat sini. Okey, saya cubakan tunjukkan macam mana saya sharekan dia. Ya. Okey, kelebihan. Kenapa saya cakap pendidikan khas tu, pendidikan khas PPKI tu menggunakan ni, sebab kat sini dia ada pendidikan khas kan. Maknanya dia kena belajar perkataan dia. Kalau kita tekan kat sini, kelebihan dia sini, dia tekan dia read to me tu, dia cuba baca semua perkataan dia. Nombor 1, jenis data, dia akan keluar. Dia akan baca. Jadi kalau untuk pemulihan khas ataupun pendidikan khas PPKI, pendidikan khas, kalau macam ni pun dia menarik juga sebab dia bila kita tekan read
to me tu dia akan cepat membaca. Tapi kalau untuk BM dia ni memang dia akan slang tu teruk sikit lah. Tapi kalau menggunakan BI tu mungkinlah cantik sikit lah dengan slang tu, sebab dia menggunakan slang standard BI. Okey, jadi untuk sharekan ni ada dua cara. Satu yang susah lu, yang susah lu. Okey, mana share yang susah ni, maksudnya kita pergi ke book kita kat sini, kita sharekan kat sini. Okey, mana kita perlu sharekan publish online kat sini. Kita boleh publishkan secara online ataupun cikgu boleh move ataupun cikgu carilah ni. Tapi yang terbaik ni cikgu boleh share lah, cikgu explore tu. Tapi yang terbaik kat sini adalah cikgu boleh sharekan dia dengan sini. Ni maksudnya murid tak nak login. Mungkin murid kadang susah nak login kepada ni book creator ni. Dia kalau login kita bagi ID dia lebih kurang macam quiz online tu. Quizy tu dia akan bagi kod lah. Mana dia kod akan masuk kod untuk masuk sini. Dia banyak susah. Memang susah bagi saya. Saya pun rasa benda tu susah. Tapi kita boleh sharekan dia menggunakan kita buatkan ni student login. Tapi ni kalau kita pergi ke buku balik kita ni, ke library kita ni, katakan library kita ni, kita pilih buku mana kita nak kongsi. Kita dah ada. Kita beri contoh saya kat sini dah ada. Satu tadi yang susah ni kita gunakan invite code. Kod kat sini, kita ada kod kat sini, dia keluar kod ni. Okey, masalah kod ni, kita kena copy kod ni. Ni contoh sini, kita copy kod ni. Murid terpaksa pergi ke website dan tulis kat sini, pergi balik ke website ni cari book creator. Bila dia cari book creator ni, itu dia kena login balik, kena login sebagai student. Itu masuk tu game baru dia masukkan kod. Okey, dia masukkan kod tadi. Kod ni lah. Tapi cara yang cepat kat sini adalah untuk kita sharekan buku kita ni adalah dengan kat sini cikgu ada ni buku, kita pilih buku mana kita nak tadi. Kita kat sini saya nak kongsi dengan ni. Okey, kat sini di tepi ujung ni ada ikon kita kat sini dan kita pilih ni student login. Kita klik kat situ. Okey, mana saya pilihkan dulu. Check dulu. Yes. Sini okey. Kita ulang balik. Dekat sini adalah student login. Okey, kat sini student login kita tulislah. Katakan kalau cikgu rasa cikgu ada bahan memang khusus untuk murid tersebut, cikgu boleh tulis nama murid cikgu kat situ. Tapi kalau cikgu rasa dia ni adalah nak kongsi pada satu kelas, cikgu tulis ni. Mungkin cikgu kelas tu katakan tingkatan, contoh kat saya ni tingkatan 1A, contoh macam tu. Kita tekan next. Itu kalau saya nak kongsi secara ramai, itu kata apa, buku yang kita ni, kita ada buku kita kat situ, kita tekan next je, mana dia akan generate. Jadi jangan sharekan QR code, kita ambil link ni, download link. Okay, bila kita download link kat situ, dia download kat sini. Bila kita klik kat sini, saya cubakan sharekan dia sekali. Okay, sekejap, saya cuba sharekan screen dia, top screen dia. Okay, macam ni. Okay, kita downloadkan dia. Kita downloadkan dia, download kat sini. Mana kita tengok kat sini, student login kat sini. Mana kita sharekan dia dengan ni. Okay. Bila kita sharekan ni dalam grup WhatsApp ke Telegram ke, sama je kat sini pun sama. Kalau kita berasa kat sini pun sama juga, ada benda link yang sama je. Okay. Dia klik mana-mana pun tak apa. Cikgu copy kat sini, masukkan grup cikgu mana-mana. Macam saya contoh kat sini, saya pergi ke ikon saya satu lagi. Okey, nanti bila klik, murid akan klik link kat situ. Dia tekan kat situ, dia terus masuk je. Okay, dia terus masuk je ke dalam. Okay, dia akan pilih lah tingkatan 1A tu. Apa ikon dia lah, pilih lah ikon mana-mana dia rasa. Dia banyak ikon kat sini, contoh lah. Rasa dia tu. Okey, mana dia dah dapatkan kita punya library yang kita
share tu, kita suruh dia bacalah yang buku kita yang sini. Okey. Jadi dia boleh tengok. Kat sini saya boleh tengok. Okey, dia boleh tengok, dia boleh buat latihan kat situ. Benda ni bukan sekadar tengok je. Tadi kat sini dia on juga. Kat sini pun dia masih lagi bergerak. Kata nak tengok kat situ, dia masih lagi bergerak kat sini. Video kita boleh tengok kat situ, tak ada masalah. Okey. Ataupun dia ikut soalan kita kat sini, dia boleh teruskan. Ataupun nak tengok terus-terusnya. Ataupun dia rasa ini bermanfaat kat dia, mungkin kita perlukan dia tu, dia boleh copy buku tersebut. Dia copy book sini. Okay, dia akan masuklah copy book kat sini. Jadi saya nasihatkan sebab murid kita banyak. Murid kita banyak. Kata satu kelas tu ada 20, kata mungkin kita ada 2 kelas lebih dari 40. Bila kita suruh murid tu copy a book, mana dia akan cuba masukkan kuota satu book ni ke dalam kuota kita yang 40 buah buku yang free tadi. Mungkin kita boleh combinekan dia menjadikan satu. Bila combine jadi satu, tapi masalah dia bila ramai yang murid kita buat itu, dia akan mengurangkan kuota buku free kita ni yang sebanyak 40 buah buku ni. Jadi itu cara kongsi dia. Tapi kalau invite code ni, saya tunjukkan invite code ni. Invite code ni kalau saya rasa ini dia macam juga macam kuisi. Tapi bila kuisi ni saya tahulah kadang murid kita dia akan itulah aduh, kalau tak boleh masuk lah cikgu. Okay, dia terpaksa tulis ni adalah book creator. Dia klik book creator, dia pergi kat sini. Okay, lepas tu dia kena sign in to book creator. Sign in kat situ. Dia banyak step lah bila kalau kita bagi kod satu kat situ. Okay, ni saya dah masuk ni. Terus nak tulis. Okay, nak balik. Okay, kata dia dari book creator tadi, kita sambung sini. Dia ulang balik kat sini. Itu sign in to the book creator. Bila book creator ni, dia pun kenalah sign in lah. Dia murid dia student sign in. Dia pun sign in with Google dia. Tak kisahlah Gmail dia ke apa, tak masalah. Dia on je. Dia punya icon MOE ke ataupun ni. Dia masuk tadi. Dia dah masuk. Bila dia dah masuk, dia bawa copy dia punya kod tu ni. Bawa tekan go. Dia tekan go, baru dia dapat masuk ke library kita. Okay, ni dah masuk dia. Di library kita kat sini. Maknanya tadi kita sharekan library kita yang ada kat sini. Ada 4 buah buku, kita share 4 buah buku lah. Okay, ini dah dia book creator. Jadi saya ulang balik itu. Jadi book creator ni adalah kita akan angkat any flip dan cuma dia jadikan kita library kita. Mungkin cikgu nak tulis kat sini, ini latihan, ini buku nota, nota tingkatan 1, macam ni tingkatan 2, ni latihan tingkatan 2, latihan coding tingkatan 2. Okay, ini latihan untuk pelajar-pelajar yang tertentu, kita bagi dia suruh masuk kat situ. Jadi ataupun kat sini kita ada, mungkin kalau rasa kita nak masukkan contoh-contoh YouTube semula ni, kita boleh buat, tak ada masalah. Jadi kat sini dia akan lebih kepada satu, kita dapat kita organisekan dia dengan elok, dan juga kat sini kita boleh masuk lagi. Kalau rasa ada bahan lagi nak masuk, kita masuk je. Kita masuk lagi bahan dia. Macam ni 4 surat, 5 surat. Kita masuk, kita tambah lagi, tambah lagi. Ada masalah. Tambah macam ni. Kenapa saya keluar benda ni? Sebab saya keluar ni sebab saya pilih tadi adalah template kat sini. Saya pilih tadi new book kat sini, saya ambil yang template. Okay, saya ambil template tadi, sini graffiti tadi. Okey, dia ambil graffiti, maknanya dia dah siap ada kat sini. Mana kita nak ubah je. Okey, macam mana nak ubah kat sini? Ni katakan tadi saya ambil template yang siap ada. Dan macam saya cakap tadi, bila sini dia ada lock. Jadi kita nak unlock dia macam-macam lah, sini unlock dengan dia. Dia unlock dia, barulah kita boleh ubah dia nak mana kedudukan dia. Sama juga kat sini dia lock, kita boleh unlockkan dia. Sini pun sama, kita unlockkan dia. Okey, cikgu gunalah aktiviti cikgu. Cikgu nak ubah macam mana? Katakan graviti ni nak tukar warna dia. Kita tukarlah warna kat sini. Okey, katakan kat sini ada merah, kita tukarlah merah. Okey, cuma kat sini cikgu dia tak adalah hebat macam PowerPoint. Nak masuk shadow sangat kan, shadow dia masuk sikit je shadow kat situ. Dia boleh masuk shadow sikit. Dia lebih
dia lebih kepada buku yang kita buat buku. Ini memang betul-betul adalah software yang kita nak buat buku. Dia tak ada cerita ni adalah software untuk edit bentuk multimedia yang high, tak ada. Ini memang low, memang kita sini. Okay. Bila termasuk sini, ini contoh saya ambil yang ada template. Mana template datang di mana? Kat sini dah new book ni. Okay, daripada new book ni saya pilih template kat sini. Sama pula kan, kita ambil yang lain pula. Okay, template kat sini, contoh kat sini ada. Okay, mana kerana nak ubah petaan ni, memang nak ubah tu boleh kat sini. Katakan contohnya adalah modul latihan, dan tu keluar modul latihan, tapi nak kecilkan dia, kecilkanlah. Tapi masalahnya kecil dia tak berlaku. Sebab apa? Sebab benda ni di lock. Macam mana kita nak unlockkan dia, mana-mana unlock dia, pergi kat I ni, kita klik tadi I ni, dia cancel kat sini. Jadi kat ada dah pilih dah kata ni, modul ni, kat I ni kita unlock dah tu. Okay, kat unlock ni barulah kita boleh kecilkan tulisan dia. Okay, itulah. Ini katakan modul latihan, katakan kelas B. Itulah. Mana saya dah buat satu kelas B punya. Ini untuk kelas B. Kita unlockkan dia. Okay, kita unlockkan dia, kita kecilkan dia. Ini untuk kelas B. Tulisan tak okey, ubahlah. Ni font ada kan. Okay, boleh ubah ni untuk kelas B. Mana murid kelas B ambil latihan ni je. Murid kelas A ambil latihan lain. Mana kita dah pecahkan dia. Tapi murid kelas A masih boleh dapat tengok latihan murid kelas B, dan murid kelas B ni dapat juga melihat apa yang dibuat di kelas A. Sebab kita sharekan library kan. Okey, kat sini dah siap ada. Okey, mana kat sini dah ada. Okey, kata kat sini kita nak tukar kat sini adalah okey. Kita saja jenis data. Kata kat situ. Okey. Berikan 3 jenis bagikan juga jenis data. Okay, katakan dia berikan 3 jenis data, mana dia akan cuba menjawab kat sini. Macam mana menjawab kat sini? Okay, ini yang saya cakap tadi. Kalau kita ni pengguna free 40 buah buku ni, kalau kita letak ni berikan jenis data, murid boleh jawab dia dengan memasukkan ni rekod ni. Dia boleh masukkan rekod ke ni. Mana dia benarkan dia punya mikrofon tu untuk cakap, dia akan cuba jawab. Macam mana dia jawab? Dia akan jawab gunakan dia kopikan buku tersebut dalam library dia. Mana dia akan cuba jawab sini. Jadi dia akan cubalah tukar nama dekat depan ni. Dia akan masukkan nama dekat sini. Okay, jadi kita nampaklah murid. Tapi masalahnya sebab kita menggunakan 40 buah buku. Jadi saya cadangkan cikgu janganlah pakai ni, berikan 3 data ni. Cikgu boleh bagi arahan sini 3 jenis data, tapi cikgu masuklah sini. Mungkin cikgu nak masukkan sini katakan form. Okay. Google Form. Saya cuba tengok Google Form. Kita tengok Google Form saya apa yang ada. Yang ada kat sini. Contohlah saya ambil Google Form saya ni. Okey. Kita link tu. Kita dah copy, kita boleh masuk ke sini. Tukarlah ayat baru. Semua sepadan. Ni kat sini kita dah bagi sini, mana kita masukkan ni kita importkan kat sini adalah kita embedkan ini adalah kita punya form tadi. Okay. Di sini adalah jenis source itu lah. Yang keluar sama. Okay. Kita boleh letak ni, embed kat sini. Nanti dia akan bila dia klik kat situ, bila dia klik kat sini, dia akan bawa kepada form tersebut. Itulah. Okay, dia akan pergi ke form tersebut. Ini kat sini. Jadi dia pergi kat sini. Jadi dia boleh tambah kat sini. Okay, ini dah page ketiga. Rasa dah buat-buat, tambah lagi. Mana tambah sini boleh pilih lah macam mana content cikgu nak masukkan kat situ.
ada kolom ke 4 kolom ke, atau rasa nak masuk kolom 4 kat sini, mana sini nak ceritakan tentang jenis sama ni apa benda, dia boleh huraikan kat sini, boleh masuk. Dia setiap dia lebih kurang template dia lebih kurang macam PowerPoint. Jadi dia mudah je. Ini yang paling mudah, sebab yang kongsi saja ni pun adalah PPKI grup guru PPKI yang kongsi dengan saya benda ni. Jadi sebab apa dia kongsi ni, sebab dia kata dekat sini bila perkataan ni boleh dibaca. Bila cikgu klik kat sini, dia akan baca, dia bergerak kat situ. Cikgu tulis itu satu, dia akan baca satu lah, contoh kat sini. Semua dia akan baca dalam bentuk bahasa BI lah. Standard bahasa dia adalah bahasa BI. Satu kat sini, dia akan baca one lah kat situ. Itulah maksud dia. Jadi benda ni adalah paling mudah lah. Kita tambah lagi, boleh kita tambah lah. Add page lagi, rasa blank, rasa nak pakai blank lah. Blank, dan cikgu bahasa boleh juga masukkan kaedah-kaedah lain. Contohnya nak masukkan tulisan, okay, masukkan kata heading 3 kat sini, masukkan pelan. Ni background dia gelap, nak tukar ke cerah boleh, tukar ke bentuk lain pun boleh, atau nak bentuk komik pun boleh. Komik lah sini lah, contoh sini. Ini lah cikgu kreativiti lah pada masing-masing, dan cikgu boleh tambah terus-menerus tambah benda ni tanpa hide. Maksudnya saya tanpa hide kat sini. Kalau cikgu buat satu ni, kerana cikgu dah ada library untuk dikongsikan. Contoh kat sini dah ada benda-benda yang ada ni. Okay, jadi tanpa hide ni cikgu masuklah. Kalau cikgu rasa nak buat lebih daripada 20 muka surat, seri lah. Kalau cikgu rasa cikgu nak ambilkan modul yang cikgu dah buat kat daerah tu, nak masuk dalam ni semua banyak 100 muka surat, masuklah cikgu, tak ada masalah. Dia boleh on je sampai banyak mana, masuk je. Yang saya ni saya masukkan, okay, saya ada mungkin modul daripada mana-mana cikgu rasa, cikgu copy je, cikgu buat jadikan cikgu punya modul. Okay. Bila cikgu rasa dah okey, dah rasa nak share tu, cadangan saya sama. Kalau cara susah, gunakan invite code. Okay. Tapi kalau cara senang, cikgu pergilah kat sini, kita pergi balik ke, cikgu pergi library cikgu balik, pergi kat tu, pergi ke library cikgu ni, cikgu share lah library cikgu ni, pergi ke gambar kita ikon kat tepi tu, pergi kat situ, student login. Student ni kerana kita nak bagikan tambah lagi. Okay, ke ini adalah katakan cikgu nak sharekan, katakan kita tu modul 2 contohlah. Modul 2 benda sama juga. Yang atas yang bawah ni sama. Kecuali kalau cikgu rasa cikgu nak untuk murid, contohnya cikgu nak masuk murid, masukkan nama murid kat situ. Kerana kita adalah link untuk murid je kan. Kalau kita download ni, bila kita buka kat sini, kita nampak lah link pertama ni untuk siapa, murid yang mana. Link yang kedua ni untuk murid yang mana. Link kita tiga ni murid yang sama, yang mana. Tapi link ni masih juga pergi kepada library kita yang sama. Cuma kita membuatkan murid kita rasa seronok lah. Kita cuba berusaha kan, membagi murid itu bukakan dia punya, kita telah menghasilkan satu link baru untuk dia. Okay. Untuk itu macam saya dia masuk kat sini. Hanya rasa macam dia ada dihargai lah. Cikgu dia buat modul untuk dia. Okay, jadi kita benarkan dia masukkan mana-mana rasa dia nak masuk. Okay. Jadi dia masuk. Walaupun library yang sama, semua orang akan dapat jumpa library yang sama, tapi penghargaan kepada murid tu dia rasa tinggi lah, sebab cikgu dia buat khas untuk dia. Buat khas maksudnya kat sini mana tadi, kalau sini memang ada nama dia kat sini. Contoh saya sebut nama saya tadi, dia ada nama dia kat sini, maknanya dia seronok lah. Cikgu dia menghargai dia.
Cikgu pun ambil berat kat dia, sharing kat dia. Jadi dia akan cuba buatlah latihan tu dengan sepenuhnya. Okey cikgu, itu dia untuk kongsian saya hari ni. Simple aja. Hari ni saya menggunakan satu software. Nama software kat sini adalah Book Creator. Cikgu dah tulis dia perkataan Book Creator di Google. Dia akan masuk kat sini dan dia akan minta kita login. Login ni cara mudah je. Saya cuba keluarkan balik kat sini. Okey, ini dapat kita pilih Book Creator, dia akan masuk ni. Saya ulang balik. Okey, Book Creator kat sini kita sign into Book Creator. Okey. Bila kita sign untuk Book Creator, mana cikgu dah tulis kat sana bookcreator.com kat sini. Cari kat Google benda sama. Cikgu masuk tu sign in kat situ. Bila cikgu sign in kat situ, okey, dia akan pilih. Cikgu pilih yang pertama, jangan pilih student. Sebab student ni tak boleh buat apa-apa. Cikgu pilihlah teacher. Teacher, cikgu boleh login. Kalau rasa cikgu menggunakan sepenuhnya Microsoft, on dah pakai Microsoft ID. Tapi cikgu rasa cikgu senang gunakan Google, pakailah Google. Saya akan guna Google lah. Okey, dia akan masuk, mana kita pilih akaun kita. Sebab kita dah login kat atas ni. Kita masukkan akaun kita. Kalau login, pakailah. Okey, dia terus masuk ke kita punya Nabi. Ini adalah percuma. Percuma dia akan bagi 40 buah buku. Okay. Dan kita daripada sini kita boleh masukkan guru kita kat sini lagi. Kena add co-teacher. Lebih kurang macam Google Classroom. Kita masukkan masukkan cuma sebab kita ni pengguna percuma, dia tak dapat masuklah. Dia padamkan teacher kat sini. Tapi kalau berbayar yang 1000 buku setahun tu, mana boleh masukkan add a co-teacher kat sini. Masa ni kat sini lah. Okay, ni lah library kita, dia bagi satu je library kita kat sini. Okay. Ni lah library kita, dia bagi satu dan kita boleh masukkan dia sebanyak 40 buah buku. Jadi, kalau rasa dah penuh, okay, klik kat sini kita boleh combinekan buku. Kalau kita nak combine buku mana, buku ni, katakan kita nak combine semua buku ni, tinggalkan yang dua ni, kita combine kan, kita tekan next, masukkan ni adalah combine one, saya tulis itu, click a book, mana dia dah combine kan, dia dah jadikan kita tinggalkan ni buku kita. Ada yang lain-lain tu kita boleh nak delete boleh. Tapi combine ni selalunya kita combinekan murid kita punya lah. Nampaklah buku yang di combine dalam ni. Mana yang tadi yang lama-lama tu kita boleh delete, delete lah. Tapi saya buat pertama kali ni, kalau kita combine ni buat masa ni okey, tapi saya takut pada akan datang yang asli ni, yang kita punya salinan asli kita ni, original kita ni hilang, saya tak pasti. Tapi buat masa ni dia tak hilang kalau kita delete. Contoh sini kita delete kat sini. Okay. Tak combine ni dia masih ada lagi. Ni dah combine semua benda kat situ lah. Nampaklah benda tu tapi tak tersusun lah sikit sebab dia combine ni ya. Okey. Dan macam mana kita share tadi, macam sama tadi lah. Bila kita dah buat semua ni, mana untuk buatkan satu modul baru, kita tekan new book. Kat sini cikgu boleh pilih blank ataupun komik ni, maksudnya dah template siap-siap kat sini. Cikgu masuklah template dia, dah bagi 4, 3 atau besar mana. Ini yang kosong, ataupun cikgu rasa nak terus macam PowerPoint tu ada template, kita ambil lah template. Ini contoh-contoh template yang ada. Tak banyak lah. Kalau rasa nak pakai ni, dia boleh masuk je, klik je, dia akan masuk lah template yang kita nak. Dia akan terus automatic buat. Pulang pada cikgu macam mana cara cikgu explore lah. Kita boleh editkan benda ni. Okay, macam mana nak hilang editkan dia. Okay, masa kita dah ambil template tu, dia tahu tulisan dia akan dikunci. Untuk hilangkan kunci, pilihlah mana tulisan kita rasa nak kunci tu. Sebab kena kunci tu, tulisan masih boleh diguna, boleh kita ubah. Cuma kedudukan dia kita tak nak ubah. Macam mana kita nak hilangkan kedudukan atau tukar warna, kita klik tulisan mana kita nak tu, ada gambar kunci ni, tekan pada I kat sini, nanti tekan unlock. Okay. Bila kita tekan unlock, okay, kita bolehlah ubahkan dia kat mana kita nak. Kita nak gerakkan dia, tukar warna, okay, kat situ lah. Cuma pilihan dia tak banyak lah, tak banyak. Kita cuma memang
seperti buku lah, memang kita buat buku betul lah. Okey, itu lah cikgu, itu kongsian saya pada hari ini. Ada persoalan cikgu? Sebelum cikgu ni saya kongsi dulu link kehadiran. Saya cuba daftarkan cikgu dalam SPL KTM tu, dan juga saya cubalah banyak saya dah buat ni. Saya mula cuba keluarkan sijil e-sijil. Saya cuba hantarkan ke cikgu e-sijil. Okey, cikgu ada persoalan nak tanya, ada masalah, saya cuba jawab. Apa beza dia dengan AnyFlip? Beza dia, persamaan dia, konsep sama. Kita gerakkan dia. Okay, gerakkan dia. Ini kita gerakkan dia. Dia akan gerak kita AnyFlip. Kelebihan dia, pro-kan dia, sebab kalau kita ini kelebihan dia kalau AnyFlip, kalau kita dah jadikan dia AnyFlip, apa yang kita buat, masukkan video ke soalan dia dah mati, jadi satu image. Tapi dalam book creator ni, gerakan dia macam AnyFlip, cuma dia boleh link yang kita masukkan kat dalam video ni, dia hidup ketik dia akan keluar. Dia murid kita akan dapat tengok video kita kat sini, dia boleh buat soalan kat sini, bukan semata-mata gambar je dia tengok, bukan semata-mata gambar. Dan juga kalau cikgu ni pemulihan contohnya, tapi saya tak ada galakkan lah, sebab dia kat sini ada button read to me ni. Button read to me ni saya cuba explore macam nak tukarkan kepada keadaan Indonesia tu, susah sikit dulu sebab saya tak jumpa macam mana. Tapi buat macam ni, default dia adalah BI. Jadi kalau cikgu mengajar BI, nak suruh murid murid kalau cikgu BI nak macam mengenalkan pronoun pada kataan-kataan ni, yang ni terbaik lah cikgu. Tukar ni dia akan baca. Contohnya saya cuba kat sini. Contoh saya cubalah, satu saya baca. Contoh ni saya cuba carikan, saya cuba masukkan satu perkataan BI kat sini. Okey, katakan apa kita buat kat sini. Jadi kalau kita masukkan perkataan BI kat sini, hanya dia akan, contohnya kita silakan check kat sini. Contoh saya masukkan katakan die. Hanya kalau cikgu kata BI kat sini, memang untuk latihan BI tu memang boleh lah. Sebab apa? Sebab bila kita sharekan benda ni, kita suruhkan murid kita tekan read to me ni, kalau dia memang perkataan tu BI, dia akan baca dengan elok. Tapi kalau jenis data ni dalam bahasa Melayu, memang dia akan slang tu. Okay. Tapi mungkin buatkan murid itu seronok, sebab dia akan cuba benda yang baru kan. Tak masalah lah benda tu. Mungkin dia nak cuba-cuba, mungkin dia akan cuba cakap dengan kawan dia slang tersebut. Tapi slang dia memang slang BI ke DM kan. Dia akan cuba pronounce akan BI lah. Okay. Jadi itu je. Jadi cara tu, dan bila kita dah siap, dia akan simpan dalam library kita secara automatik. Dan untuk kita sharekan kepada murid kita, ada dua cara. Yang pertama, kita menggunakan invite code ni. Invite code, dia akan bagi kod lah kat sini. Dan kita copy kod ni, dan kita terpaksa guidekan murid kita satu persatu untuk pergi kepada latihan tu, buku kita tu. Contoh kita suruh murid kita cari book creator kat internet. Dia dah masuk ke Google book creator, suruh dia login to book creator. Okay, kita kena guide betul-betul lah cikgu. Bila dah masuk ke kita punya tu, ini waktu saya dah bila masuk sini, kita suruh dia student sign in. Kita suruh dia masuk ke Google dia. Bila dia masuk ke Google dia, dia masukkan akaun dia. Bila dah masuk sini, sebab tadi dah masuk kan,
dari dia kosong ni dia akan masukkan ID dia tadi. Jadi kat sini kita dah joinkan dengan ID yang saya bagi tadi. Okay. Itu yang pertama. Tapi cara paling senang adalah cikgu library cikgu ni pergi pada akaun cikgu ni adalah betul klik kat sini student login. Yang ini murid tak perlu buat apa-apa pun. Kita buat kat sini add dia ni katakan ini adalah modul asas sains komputer. Connect dan kita sharekan, dia akan generate QR code kat sini. Okay, tak perlu tunggu sekejap. Okay, ke mana tadi modul asas ni, kita bagi link ni, kita download link ni, kita sharekan link ni kepada grup murid kita. Bila dah share link kat sini, okay, contoh kat sini, okay, bila dah link tu, katakan saya masuk ke icon lain. Okay. Dari sini, katakan dia pun masuk terus, dia klikkan link tersebut pada browser dia, dan dia akan terus dapat kita punya library, buku kita, modul kita. Macam itulah, dia akan pilih lah. Banyak benda sini dia pilih. Okay, dia terus masuk ke library kita. Jadi kita dah bagilah contoh ni latihan ni. Percuma ni, library kita kongsi satu lah. Semua akan kongsi library yang sama. Tapi kalau kita berbayar kat sini dengan nilai yang tinggi, adalah nilai yang tinggi, saya tak nak cuba lagi sebab saya tak ada lagi grup yang nak, bukan nak semua, sebab dia share masing-masing kan. Saya tak tanya lagi yang grup yang boleh tak ID yang kita bayar ni, upgrade plan ni kita boleh kongsi dengan ramai. Mungkin boleh buat satu ID ni untuk dikongsikan pada ramai pada satu sekolah, 50 orang, untuk 100 per year ni. Mungkinlah murah kan, sebab kita boleh hasilkan 1000 buku. Okay. Itu library pun unlimited, mana pada gunakan ID admin sekolah tu, kita boleh createkan library untuk setiap guru. Ada 50 orang guru, mana ada 50 library. Dan cikgu sebut handle library masing-masing. Itulah, itu kita boleh masukkan ni for teacher kat sini. Semua ni saya tak cuba. Sebab bagi saya nak buat modul biasa je untuk dikongsi kepada murid yang belajar asas sains komputer. Jadi kalau ada asas pada komputer, ini cukuplah untuk 40 buku tu untuk murid tu cuba. Dan link ni pun tadi tu dengan cikgu dapat ni, link ni juga mungkin cikgu rasa masih menggunakan cikgu nak benda ni tak hilang. Cikgu lupa nanti, takut murid pun lupa, kita pun boleh masuk ke dalam Google Classroom. Pada Google Classroom tersebut, Google Classroom, mungkin cikgu ada link kat situ untuk jadikan bahan buku cikgu. Contoh kat sini. Okay. Cikgu katakan sini, cikgu ada kat sini, cikgu bolehlah cikgu createkan assignment ke material ke. Contoh macam tu, material kat situ. Kata tulis ni adalah modul nanti Google post kat situ. Dia keluar lah kat sini. Kita boleh cubalah kat sini. Jadi murid pun tak ada lah masalah dekat view material dia. Dia klik kat sini untuk masukkan ke dalam link dia. Macam itulah. Jadi kita dah setempatkan semua, kita one stop center kan semua modul kita dengan pengajaran kita, dengan kita punya Google Classroom yang ada, ataupun cikgu guna apa, cikgu dah tempatkan di sini. Jadi modul cikgu sekarang ni lah lebih interaktif untuk murid-murid cikgu untuk mempelajarinya. Itu je cikgu untuk hari ni.